ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Terima kasih Tuan Pengurusi Majlis yang berusaha, lagi dihormati Dr. Jumiyati, Ustaz Ahmad Sabri, Tuan Haji Zaharuddin, Encik Imran, Encik Saiful, Puan Zaidah, Encik Ahmad Khairuddin, ketua-ketua pelajar, mahasiswa, mahasiswi, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudara, saudari-saudari, adik-adik yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dipertemukan pada malam yang berbahagia ini untuk sama-sama kita teliti ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana kedua-duanya merupakan sumber ilmu yang tidak asing lagi bagi sesiapa yang memahami akan agama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, "Taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa sunnati." Aku telah meninggalkan kepada kamu dua perkara, selama mana kamu berpegang dengannya kamu tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah dan juga sunnahku. Begitu juga di dalam Al-Quran, kalau kita teliti firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah An-Nisa, kata Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah kamu kepada Allah dan taatilah kamu kepada Rasul dan pemerintah-pemerintah dari kalangan kamu. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, yang diartikan dengan mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mentaati kalamullah, yakni Al-Quranul Karim. Manakala erti mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mentaati sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk itu kita berhimpun pada malam ini mengambil manfaat, petikan daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk dijadikan sumber rujukan, untuk menjadikan kita orang yang Allah inginkan kebaikan bagi kita. Kata Nabi di dalam satu hadis, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Sesiapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan kebaikan baginya, Allah akan fahamkan dia dengan agamanya. Maka orang yang Allah inginkan kebaikan baginya, Allah akan fahamkan dia tentang agamanya. Sebaliknya, orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan keburukan baginya, Allah tidak akan memberikan dia kefahaman tentang agamanya. Kefahaman tentang agama tidak lain dan tidak bukan, sidang hadirin tuan-tuan dan puan sekalian, dia makin turun. Naik sikit. Okey, clear. Okey, sah. Boleh. Okey. Cemerlang. Orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan kebaikan baginya adalah orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala fahamkan dia tentang agamanya. Jadi bila kita menyebut tentang perkataan agama, Allah Subhanahu wa ta'ala utuskan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah di dalam Al-Quran, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utuskan engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk alam ini. Apa rahmat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa kepada kita? Rahmat apa yang terbesar? Rahmat apa yang paling bernilai
yang Nabi SAW kongsi dengan kita, yang Nabi SAW berpenat lelah selama 23 tahun menanti tunggu rahmat tersebut selesai disampaikan. Tidak lain dan tidak bukan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau kita lihat bagaimana Aisyah radhiyallahu anha di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari menceritakan bagaimana Nabi SAW menerima wahyu yang pertama di Gua Hira. Apabila Nabi SAW membenci suasana yang berada di Makkatul Mukarramah, golongan-golongan yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi mengambil sikap mengasingkan diri daripada kekufuran itu. Nabi mengasingkan diri baginda di Gua Hira. Turun wahyu yang pertama dalam keadaan Nabi SAW tidak pernah mengetahui siapa yang datang menemuinya. Dalam keadaan Nabi SAW tidak pernah terlintas di dalam hatinya bahawasanya baginda bakal ditabalkan menjadi Nabi dan Rasul. Tak pernah ada. Bukan kata merancang, ini aku tahun depan nak jadi Nabi. Tak ada. Nabi tidak pernah melakukan perancangan sedemikian. Tak ada modus operandi langsung. Tidak ada lintasan dalam hati langsung. Tidak ada keinginan langsung. Tak tahu. Tetapi dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan Jibril alaihi salam menyampaikan wahyu Allah dalam keadaan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditakdirkan oleh Allah sebagai nabi yang ummi, yakni tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis. Kerana itu apabila Jibril alaihi salam dalam hadis tersebut, riwayat Aisyah radhiyallahu anha daripada Khadijah. Aisyah dia tak bertemu dengan Khadijah, tapi dia menceritakan apa yang berlaku antara Nabi dengan Khadijah. Jadi apabila Jibril datang memeluk Nabi SAW buat kali pertamanya, Iqra, bacalah. Bacalah, kata Jibril kepada Nabi. Nabi berkata apa? Ma ana biqari, aku tak tahu baca. Kali yang kedua, dipeluk lagi, dikatakan lagi, bacalah. Ma ana biqari, aku tak tahu baca. Sampai kali ketiga, Iqra, ma ana biqari, aku tak tahu baca. Sehingga Jibril menyambungkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, sampai ke seterusnya. Nabi SAW masih lagi tidak tahu bahawasanya itu tanda perlantikan beliau sebagai Nabi dan Rasul. Itu merupakan wahyu pertama datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi pada ketika itu tidak lagi mengetahui siapakah yang memeluknya. Kita duduk dalam bilik seorang-seorang di atas, orang peluk. Tak tahu siapa peluk. Dengar suara ya. Lari balik Malaysia. Itu kita. Jadi itu yang berlaku kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pulang ke rumah dalam keadaan yang bergementar ataupun dalam keadaan yang menggigil tubuh baginda sallallahu alaihi wasallam. Pulang diselimuti oleh isteri baginda Khadijah. Khadijah radhiyallahu anha dan seterusnya. Khadijah memainkan peranan penting menenangkan Nabi dengan menyatakan, wahai Muhammad, wahai suamiku, sesungguhnya engkau melakukan banyak kebaikan. Engkau ringan tangan menolong orang yang susah, menyelesaikan permasalahan orang. Apa yang berlaku ke atasmu, aku yakin ia merupakan kebaikan yang besar. Dibawa Nabi SAW bertemu dengan Waraqah ibn Naufal, seorang ahli kitab yang terkenal dalam sejarah, yang bersama-sama dengan Zaid ibn Amr ibn Nufail, yang mana mereka berdua keluar meninggalkan Makkatul Mukarramah kerana membenci melihat masyarakat Arab menyembah berhala. Waraqah bin Naufal akhirnya bertemu dengan ahli kitab yang beramal dengan ajaran Injil dan juga Taurat. Adapun Zaid ibn Amr ibn Nufail, beliau tidak bersetuju dengan apa yang berlaku. Bahkan beliau berkata, aku menanti tunggu Nabi yang sebenarnya datang. Kerana di dalam kitab Injil menyebut akan datang seorang lelaki daripada bangsa Arab yang bernama Muhammad sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir. Maka Zaid ibn Amr ibn Nufail dia kirim salam. Dia kata kalau jumpa dengan Nabi itu, sampaikan salam kepada dia. Sedang dia tidak pernah bertemu dengan Nabi dan tidak pernah sempat berdakwah bersama-sama dengan Nabi. Dan Nabi bila mendengar kisah Zaid bin Amr bin Nufail, Nabi SAW menjawab salam beliau, Waalaikumsalam warahmatullah. Adapun Waraqah bin Naufal, apabila Khadijah membawa Muhammad suaminya SAW bertemu dengan Waraqah, Waraqah berkata, ini satu peristiwa dan hal yang sangat baik. Satu peristiwa dan hal yang sangat baik. Yaitu peristiwa ini, kata Waraqah, sama seperti apa yang berlaku kepada Musa alaihi salam. Musa alaihi salam, kata Waraqah, didatangi oleh Namus. Namus itu adalah malaikat. Namus adalah malaikat. Maka Muhammad sebenarnya didatangi oleh malaikat.
Muhammad sebenarnya wahai Khadijah, suamimu ini dipilih menjadi nabi sama seperti Musa dipilih menjadi nabi suatu ketika dahulu. Siapa tak seronok? Khadijah gembira, Nabi SAW tenang. Nabi pulang mengharapkan wahyu susulan. Nabi pulang mengharapkan wahyu susulan. Allah tak turun wahyu. Allah Subhanahu wa taala dia tak bagi schedule. Turun ni bila, time ni bila, time ini bila, ayat ni turun bila. Kalau bagi macam tu senang Nabi. Ini besok datang wahyu ni, kita kena tunggu dah. Tak ada. Nabi menanti tunggu, mengharapkan. Aku ni dah, kata Waraqah, aku ni ditabal dan dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Tapi mana wahyu seterusnya? Berselimut Nabi SAW di atas katil. Turun firman Allah yang seterusnya. Ya ayuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Hingga ke ayat yang seterusnya. Wahai orang-orang yang sedang berselimut, bangkitlah dan berilah peringatan. Dan Tuhanmu agungkanlah dia. Dan penampilanmu, pakaianmu sucikanlah ia. Pakaian merujuk pada dua perkara. Pakaian zahir dan pakaian batin. Kedua-duanya kena bersih, kena suci. Dan berhala-berhala itu, jauhilah kamu daripadanya. Itu kerja pertama Nabi SAW. Tugasan pertama Nabi SAW. Tuan-tuan dapat berapa ayat ya? Nak buat apa? Perlu menanti tunggu wahyu yang seterusnya. Apa yang saya nak ceritakan ni nak relate dengan peristiwa Isra' Mi'raj. Saya malam ni bukan nak main cerita tentang Isra' Mi'raj ni mula-mula naik daripada Masjidil Haram pi Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa naik ke langit. Cerita tu kita duk dengar tiap-tiap tahun Isra' Mi'raj, ustaz mai cerita yang tu lah. Yang tu saya dah bagi tahu dekat sahabat kita tadi ni, pengurusi majlis, saya memang dah ada satu tulisan. Saya kumpulkan ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi yang sahih tentang peristiwa Isra' Mi'raj. Nanti saya bagi dekat dia, yang tu dimanfaatkan. Sebarkan dalam Facebook, siapa yang nak baca, baca daripada situ. Apa yang saya nak kongsi? Pengajaran daripada Isra' Mi'raj, manfaat besar daripada peristiwa Isra' Mi'raj. Sebagaimana perintah Allah untuk kita mengambil pengajaran dan i'tibar daripada kisah para nabi. Kata Allah di dalam surah Yusuf, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sesungguhnya peristiwa, kisah-kisah para nabi itu, para rasul itu dijadikan ibrah, dijadikan pengajaran bagi orang-orang yang ulul albab, bukan ulul lembab. Ulul albab, al-albab daripada perkataan al-lub. Al-lub dalam bahasa Arab membawa erti dalam, yakni orang-orang yang dalam pemerhatiannya, orang-orang yang menganalisa, orang-orang yang memerhati, orang-orang yang mengkaji, meneliti. Kalian semua pengkaji. Kita semua di sini perlu menganalisa. Kita semua bukan terima telan bulat-bulat. Makan pun kita kuih ni, kuih bila ni? Kita bukan dapat tok pum tak. Ayak pun dapat ayak. Ayak apa ni? Gula manis ke tak? Kalau dalam hal-hal sedemikian kita menganalisa dan meneliti sirah para nabi, sirah para rasul, sirah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kita kena analisa, kita kena teliti dan mengambil manfaat dan pengajaran daripada kisah tersebut. Isra' Mi'raj bukan cerita Bambino. Ingat Bambino? Hampa tak dan Bambino. Kami duduk zaman Ustaz Imran, Ustaz Sabri mungkin dan Bambino lukisan tu. Bukan lagu cerita Doraemon ke cerita yang kita boleh tengok, baca lagu tu tiap-tiap tahun. Tak. Pengajaran apa kita ambil daripada Doraemon? Tak. Bahkan unsur-unsur syirik, unsur-unsur khurafat di sana terlalu banyak. Sirah para Nabi dan Rasul dikaji, dianalisa untuk kita mengambil ibrah, pengajaran daripadanya. Apa hubung kait wahyu yang Nabi terima tadi dengan sirah ataupun dengan peristiwa Isra' Mi'raj? Ini yang cuba saya hubungkan sekarang, sahabat-sahabat sekalian. Kalau kita lihat Nabi SAW menanti tunggu wahyu untuk diselesaikan, untuk ditamatkan. Tempoh berapa tahun? 23 tahun. 13 tahun di Makkahul Mukarramah, 10 tahun di Madinatul Munawwarah. Dalam keadaan Nabi tidak mengetahui, tidak ada jadual, tarikh bila nak diturunkan wahyu. Satu. Dalam keadaan wahyu itu, sahabat-sahabat sekalian, bukan boleh diminta, Tuhan turunlah ni, turunlah. Tak.
Bahkan kalau kita lihat dalam peristiwa bagaimana berlaku fitnah ke atas Aisyah radhiyallahu anha, fitnah ke atas kesucian isteri Nabi. Bukan orang lain, orang terdekat dengan Nabi, terhampir dengan Nabi, difitnah sebagai penzina. Nabi SAW meminta daripada Allah Subhanahu wa taala agar isteri Nabi disucikan, diperjelaskan kedudukan yang sebenar. Wahyu tak turun. Orang bercakap tentang isteri Nabi, disebarkan oleh golongan-golongan munafiqun. Nabi tidak ada daya untuk memastikan wahyu turun bila. Allah menguji Nabi SAW dan para sahabat. Allah menguji ketetapan keimanan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Akhirnya wahyu turun mensucikan Aisyah radhiyallahu anha daripada dituduh sebagai penzina. Peristiwa perubahan kiblat di Madinatul Munawwarah, apabila sampai dahlah kena buang negeri. Nabi SAW terpaksa lari, meninggalkan tanah air sendiri. Kita tinggal pasal kita main mengaji. Lepas tu di sini dah rancang dah balik nak kerja apa, balik nak buat apa, balik nak berniaga apa, balik nak kerja di mana, universiti mana dan sebagainya. Nabi SAW tak terfikir nak balik-balik, nak buat apa, tak tahu. Dihalau daripada negeri sendiri, dikejar untuk dibunuh. Semata-mata kerana agama wahyu ini. Sampai di Madinatul Munawwarah, sahabat-sahabat sekalian, masalah pula. Sahabat-sahabat yang baru memeluk Islam, kaum Ansar yang baru memeluk Islam, kaum Muhajirin yang baru memeluk Islam, confused apa? Kiblat orang Yahudi dengan kiblat orang Islam sama, iaitu Masjidil Aqsa. Pada ketika itu kiblat masih belum ditukarkan lagi. Nabi doa ke Allah, angkat tangan berdoa. Kata Allah di dalam Al-Quran, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama', falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram." Kami telah melihat wajahmu wahai Muhammad mendongak-dongak ke langit, minta agar kiblat ditukarkan. Maka Allah perintah, tukarlah wajahmu ke kiblat yang kamu redai. Tukarlah, alihlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, yakni ke Baitullahil Haram. 14 bulan Nabi berdoa, 14 bulan. Bukan tunggu nak exam, mayang hajat 2 minggu. Lepas tu komen, aku mayang hajat banyak kali, tak dapat pun. 2 minggu, ada apa dengan 2 minggu? Di mana setahun, di mana 2 tahun kita di sini, di mana 4 tahun kita di sini. Nabi yang maksum, Rasul utusan Allah, dilantik, dipilih menjadi Rasul oleh Allah. Sebagaimana penceritaan Nabi kepada kita, bagaimana Nabi dipilih menjadi Rasul. Kata Nabi SAW, Allah melihat, yanzurullah azza wa jal fi qulubil ibad. Allah tengok dalam hati hamba-hamba dia. Hati siapa yang paling bersih? Hati Muhammad. Allah pilih Muhammad sebagai Rasul. Pun berdoa sampai 14 bulan. Tempoh yang lama, tempoh yang panjang. Sahabat terus diuji. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah, kalau kita tengok patah balik sikit peristiwa di Makkahul Mukarramah, setelah Nabi SAW diuji, pak saudara Nabi mati yang sibuk mempertahankan Nabi dahlah meninggal dunia bukan dalam ajaran Islam. Sepanjang hayatnya Abu Talib korbankan masanya, tenaganya, wang ringgitnya untuk mempertahankan Nabi, tapi dia tak terima Islam. Dalam hadis Bukhari, bagaimana diberitakan oleh Nabi SAW, Nabi duduk di sebelah kanan bapa dia, Abu Sufyan, Abu Jahal berada di sebelah sana. Kata Nabi kepada bapa saudaranya, "Qul la ilaha illallah, asyhadu laka biha indallah." Sebut la ilaha illallah, aku akan bersaksi dengan kalimah ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pasal dia tahu bapa saudaranya berkorban untuk membantu Nabi dalam dakwah. Bapa saudara dia tak sebut, beralih sebelah sana. Abu Sufyan berkata, Abu Jahal berkata, hang sebutlah, hang sebut. Ni tok nek moyang kita nanti ni depa semua akan maki hang habis semua. Pangkat-pangkat di dunia hang, pangkat apa semua ni akan hilang habis. Jadi Nabi SAW berada dalam keadaan seperti Abu Talib tak sebut. Mati dia, meninggal dia dalam agama Abdul Muttalib, bukan dalam agama Islam. Nabi berdoa, bersedih kepada Allah. Allah turunkan ayat yang tegas. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha. Engkau wahai Muhammad
tak mampu untuk memberi petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki, tapi Allah berhak untuk memberi petunjuk kepada siapa yang dia nak. Maknanya Allah nak habaqkan Nabi, wahai Muhammad, petunjuk Allah bukan berada di tanganmu. Petunjuk Allah Subhanahu wa taala adalah milik Allah. Macam tu juga kita, petunjuk kita nasihat orang, kita tegur orang, petunjuk bukan berada di tangan kita. Petunjuk adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi terus bersabar. Mati bapa saudara Nabi, isteri Nabi Khadijah meninggal dunia sebelum itu. Tahun tersebut digelar sebagai ayyam ataupun amul huzun, tahun kesedihan. Jadi Allah nak menggembirakan Nabi, Allah isra'kan dan mi'rajkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu perjalanan Nabi, travel Nabi untuk mengembirakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menenangkan hati Nabi. Itu di antara faedahnya. Kalau orang yang hadapi masalah, elok dia bertravel. Ya, betul. Jangan gelak, memang betul. Elok dia keluar bertravel. Keluar dia berjalan di atas muka bumi melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bukan pergi terjun Port Dickson tu. Pergi berjalan ke tempat-tempat yang bermanfaat, manfaat untuk dirinya. Pergi ke Makkahul Mukarramah, pergi ke Madinatul Munawwarah, menziarahi Masjid Al-Aqsa dan tempat-tempat kaum muslimin yang dilihat tertegaknya syiar-syiar Islam sebagai menenang hati dan jiwa. Sahabat-sahabat sekalian, cuba tengok, cuba perhati baik-baik, dan banyak lagi peristiwa-peristiwa beratnya wahyu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam terima, beratnya ujian yang Nabi sallallahu alaihi wasallam terima. Tapi kita pada hari ini, wahyu sudah berada di hadapan kita. Quran dah ada seketui di depan kita. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dibukukan daripada Muwatta Imam Malik, sebelum itu tulisan susunan Ibn Shihab Az-Zuhri. Kemudian menyusul selepasnya kitab-kitab ahli hadis, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Nasa'i, Ibnu Majah, At-Tirmizi, Musnad Imam Ahmad, Sunan Al-Baihaqi, Mustadrak Al-Hakim, Sunan Ad-Darimi, Musannaf Abdul Razak, Musannaf Ibnu Abi Shaybah, dan banyak lagi kitab-kitab hadis. Semua ni telah terkumpul, dihimpunkan dan dikumpulkan, dipersembahkan di hadapan kita. Sejauh mana kita mengambil manfaat pengajaran daripada agama ini? Ini persoalannya. Peristiwa Isra' Mi'raj sebenarnya, sahabat-sahabat sekalian, nak menjelaskan kepada kita bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bertemu dengan Allah secara langsung. Dimuliakan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditenangkan oleh Allah. Cara untuk menenangkan diri adalah dengan mengembalikan permasalahan kita kepada Allah, mengadu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Isra' Mi'raj juga membawa kepada bagaimana wujudnya sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in yang kukuh imannya, membenarkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ni orang tak heran, kata sat lagi petang duduk di Sydney, tengah hari duduk di Adelaide, petang duduk, sat lagi balik Malaysia, sat lagi muncul di sana. Tak heran, pasal ada jet peribadi, ada kapal terbang dan hal-hal yang seumpama dan sewaktu dengannya. Tapi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana jiwa seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an? Apabila Muhammad sallallahu alaihi wasallam balik bagi tahu, semalam aku pergi ke Masjidil Aqsa. Ya betul. Kalau kita nak percaya ke? Sukar untuk mempercayai hal tersebut. Tapi jiwa-jiwa ini jiwa-jiwa yang mulia. Jiwa-jiwa yang mana percaya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa ada belah bagi, langsung. Ini teman-teman sejati yang disebut oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Siapa dia sahabat-sahabat Nabi ni? Siapa dia sahabat-sahabat Nabi? Kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, mereka itu, kata Ibn Mas'ud, man kana mutaassiyan falyataassi bi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sesiapa yang nak ikut contoh, nak mencontoh seseorang, nak menjadikan seseorang itu ikon, jadikanlah sahabat-sahabat Nabi sebagai ikon. Pasal apa?
fa innahum abarra hadhihi ummati quluba. Mereka ini adalah generasi umat yang paling mulia hati mereka. Satu, paling mulia hati. Wa a'maqaha ilma. Ilmu mereka ilmu yang paling dalam, paling faham tentang agama. Wa aqallaha takallufa. Dan mereka ini, sahabat-sahabat mereka ini orang-orang yang paling memudahkan manusia untuk memahami tentang agama, bukan menyusahkan. Ini cerita banyak hak tak boleh daripada boleh. Bagaimana kita nak mendekatkan orang dengan Islam? Takalluf, kadang-kadang benda-benda yang tak perlu kita tahu. Sibuk-sibuk nak tahu. Contoh, hukum solat atas matahari. Macam mana? Pening nak jawab. Katakan dia naik dulu, lepas tu turun. Lepas tu bagi saya beritahu hukum dah. Baru ni sembang, dia cerita dekat sahabat-sahabat dia. Orang tanya hukum makan singa laut. Singa laut memang ada perbahasan dalam mazhab Maliki yang mengharuskan semua jenis haiwan laut. Walau bagaimanapun saya kata dekat dia, ikan temenung banyak. Yang hang pergi cari singa laut buat apa? Contoh tu. Jadi ini adalah realiti takalluf. Sahabat Nabi dia tak suka takalluf. Memberat-beratkan, menyusah-nyusahkan dalam hal yang tak perlu kita nak berat, tak perlu kita nak usah, tak payah. Lagi dia kata, wa ahsanaha hala. Mereka ini yang paling baik daripada kalangan umat ini, hal keadaan mereka, urusan kehidupan mereka. Wa aqwamaha hadiya. Dan mereka ini yang paling teguh, yang paling kukuh, konsisten dalam beragama, konsisten dalam mengikut petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata lagi Ibn Mas'ud radhiyallahu an, qaumun ikhtarahumullahu azza wajal li suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Kaum yang mana Allah pilih mereka secara khusus untuk menjadi sahabat dan teman kepada Nabi. Allah pilih mereka. Selepas Allah tengok dalam hati Muhammad, nampak hati Muhammad hati yang mulia, Allah tengok hati di sekeliling Muhammad, hati-hati ini adalah hati yang paling mulia. Lahir tokoh seperti Abu Bakar As-Siddiq, lahir tokoh seperti Umar Al-Khattab, lahir tokoh seperti Uthman, lahir tokoh seperti Ali, lahir tokoh seperti Muawiyah, lahir isteri seperti Aisyah, Khadijah dan sebagainya. Tu pun ada. Kemarin dulu kami tengok video di subuh hari, bangkit-bangkit tidur dengan sahabat saya, saudara Khairi, dapat email seorang ni Syiah yang terkenal beberapa tahun dulu melaknat isteri Nabi Aisyah radhiyallahu anha yang bernama Yasir Al-Habib, nama dia Yasir Habib. Apa dia kata? Kenyataan dia kali ini dahsyat. Dia kata Umar Al-Khattab radhiyallahu an homoseks. Umar Al-Khattab homoseks. Dan semua pemimpin Islam yang meletakkan nama Amirul Mukminin, ada nama Amirul Mukminin di depan dia, semua homoseks. Bukhari Amirul Mukminin fil hadis, homoseks. Maknanya Uthman homoseks. Abu Bakar dia tak pakai nama Amirul Mukminin. Dia tak sebut nama Amirul Mukminin. Yang mula-mula meletakkan nama Amirul Mukminin Umar. Muawiyah dan seluruh Bani Umayyah homoseks. Bahkan dia kata Umar ni Allah uji dia, Allah bagi dia penyakit sebab dia benci Ahlul Bait, kaum keluarga Nabi. Penyakit dia, minta maaf saya sebutlah, minta maaf. Dia ada penyakit di lubang punggungnya, di mana penyakit tersebut takkan dapat disembuhkan melainkan dimasukkan ke dalam lubang punggungnya sperma. Kalau tak dapat sperma, Umar akan menggeletar. Apa? Video, buka video tengok. Saya masukkan dalam Facebook saya, bagi komen sikit video tersebut. Tengok, dia boleh kata kepada sahabat Nabi, Umar Al-Khattab, generasi mulia, orang mulia, hatinya, kecintaannya kepada Nabi takkan ditemui pada hari ini. Orang yang mampu mengubah perkataannya sekelip mata bila mendengar perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia kata di hadapan Nabi? Kalimahnya yang masyhur. Kata dia kepada Nabi, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi. Engkau lebih aku cintai daripada segala sesuatu ya Rasulullah kecuali diriku. Nabi kata, la ya Umar, bukan seperti itu.
Maka dia kata kepada Nabi, kalau macam tu bagaimana aku nak sebut? Kata Nabi SAW, yang tepatnya engkau berkata, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' hatta